Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kita yang amat berbahagia kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi semua berada di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manin darajatin nabiyunna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaih. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat maqam yang paling tinggi, maqam mahmud yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam semua kepada Nabi kekasih-Mu. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habibullah, hadirlah ya mut syafaatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa sadiqin wa salihin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib. Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abu Madian, Abu Yazid Al-Bustami, Ahmad Al-Badawi, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ria, Sunan Wali-Wali 9, penduduk kafi semua, muslimin, musliman, alil kubur, arwah-arwah, ibu, abah kita, semua yang hidup maupun yang telah pergi, semua sekian alam ini. Ya Allah, jadikan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Syukur segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita ni kitab, menurunkan kepada ni di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tanpa huruf, tanpa perkataan. Anzala diturunkan, yang kita ni tidak mempunyai apa-apa. Semua skrip-skripnya datang daripada Allah. Syukurlah kita. Bukan kita ni ada, tetapi menunjukkan bahawa Allah yang menurunkan anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada yang tidak lurus, semuanya lurus, semuanya tepat, semuanya berada dalam kesempurnaan. Bagi hamba-Nya yang benar-benar mengenal diri, mengenal Allah, bahawa dia akan merasakan kebenaran hak yang mana tidak ada yang dipandang di sekalian alam ini melainkan menyatakan, mengesahkan, iaitu bukan satu nama bilangan tetapi menunjukkan ketunggalan yang esa, bukan atas sebutan nama satu. Kalau atas nama satu mungkin 11 pun satu-satu. Jadi atas nama, iaitu segala bilangan-bilangan tak dapat disebut, maka ianya esa. Tunduk semua segala bilangan. Kerana bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4 tu sampai sejuta, berapa juta, semuanya atas nama yang Allah suruh tajalikan. Bilangan tu sebenarnya tetap satu. Tetap esa. Walaupun perkataan satu pun kurang tepat. Wahid tu makna menunjukkan tak ada yang lain. Tu wahid. Kalau kita kata satu tu mungkin kurang tepat. Tapi nak dibangsakan bilangan, kita kata satu. Betul juga.
Tutup setrika tu. Lupalah. Bau. Jadi kita melihat keadaan-keadaan sekalian alam ini, kita bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Al-Muqasyafa Ghaibu. Dia yang telah membukakan. Fuqarah kita ni tak memiliki apa-apa. Langsung tak memiliki apa-apa. Kosong. Kosong. Tak pernah ada pun. Jadi bila ada pun kita jangan rasa ada. Tak pernah ada. Ini cara skill yang Allah ajarkan. Yang kita tidak membedah siasat. Kita sekadar baca je la ilaha illallah. Bagi orang yang telah mendapatkan hidayatullah, hidayah laduni, dapatnya daripada ditalkin dia Rasulullah, ditalkinkan oleh para wali Allah, semuanya, maka dia akan mengetahui bahawa pakaian kita adalah tidak ada. La ilaha, tetap juga ada. Tak ada. Jadi segala apa pun yang diciptakan oleh Allah, kita akan nampak jelas yang menciptakan itu. Tanpa kita ragu. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kefahaman yang di sisi Allah. Yang bukan sebab dengan kita punya ilmu kita dapat. Bukan sebab kita punya amalan-amalan kita, sedekah kita, puasa kita, solat kita. Bukanlah saya tak bagi buat. Tapi jangan bersandar disebabkan aku rajin solat ini aku dapat hidayatullah. Tak. Ini semua dalam hidup kita semata-mata ketentuan yang telah Allah skripkan untuk diri kita masing-masing. Itu sandaran yang paling asli sampai kepada dinding zat tu tadi. Bukan sandaran daripada kalam-kalam kita, bukan daripada ilmu kita, daripada kehendak kita, daripada perbuatan kita. Tak ada. Semua tak ada. Ini yang kita nak mahirkan. Ini yang kita nak akhlakkan dalam kehidupan kita. Barulah bahagia hidup kita. Kita tidak akan ada tekanan. Yang menjadi tekanan sebenarnya adalah ada rasa selain Allah. Ada rasa keakuan diri aja, maka akan datang. Inilah yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kekasihnya, kepada para Nabi, para wali-wali Allah sambung. Sampai Alhamdulillah kepada kita. Kita mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, maka kita dapat menyambung terus. Maknanya memutuskan usul sampai bahawa benar-benar kita hakul yakin wa kamalul yakin bahawa kita tidak pernah ada. La tu perkataan tidak pernah ada. Ilaha semua yang Tuhan-Tuhan ke apa pun yang ada kuasa ni semua tidak ada. Semua tidak ada. Yang ada hanya dialah yang bernama illallah. Iaitu dialah Allah. Dan Allah mengakui bahawa aku aja yang ada. Sembahlah aku, ikut tidak aku. Sembah tu maknanya jangan merasakan kita yang menyembah. Tetapi sebenarnya sembahlah aku. Sembah itu maknanya dialah menyembah dirinya. Maka ikutilah skrip-skripku. Itu tadi. Itu skrip-skrip Allah SWT. Kita tercari-cari. Minta jalan yang lurus. Kita tercari-cari. Sebab kita tidak diberi faham ataupun kita tidak memahami apa itu sebenarnya yang dikatakan jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi, ingatkan kembali Allah Ta'ala berbagai-bagai cara Allah mengingatkan kita. Iaitu jalan yang benar, jalan yang lurus, yang betul yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita untuk sentiasa duduk adalah membuangkan rasa keakuan diri. Jangan menyatakan ada keakuan diri. Di dalam maupun di luar. Betul-betul kita hendakkan Allah, maka dapatlah. Selagi
kita masih ada rasa keakuan diri, kehendak-kehendak kita, maka kita tidak akan dapat rasa yang sangat manis, tenang apabila kita menyebut nama Allah. Sebab kita menyebut dalam keadaan kita jahil pada Allah. Minta maaf. Jadi jangan buangkan kejahilan. Buangkan kejahilan tu jangan mengakui ada keakuan diri. Banyak ilmu tu belum tentu kenal Allah. Tapi kalau kenal ilmu, kalau kenal Allah, segala ilmu-ilmu makrifat yang tinggi-tinggi akan datang menghadap kepada kita. Kerana ilmu yang tinggi-tinggi, yang makrifat yang tinggi-tinggi, semuanya mengharapkan kita dapat bawa kepada Allah. Jadi itulah tadi. Kita jangan bersandar kepada ilmu, makrifat, hakikat. Tapi cuma kita meletakkan dalam bahagian ni supaya kita bila dah sampai kepada yang dikatakan selepas pada makrifat, dia panggil ru'ya bil haq, iaitu kita akan berada di dalam, kita tak nampak kita memiliki makrifat dah. Kita tak ada ilmu makrifat, kita tak ada ilmu hakikat, kita tak ada ilmu syariat, kita tak ada ilmu hakikat. Setelah kita merenangi lautan-lautan itu semua, sesungguhnya bila kita sampai usul sebenarnya Allah yang mutlak, bukan dengan makrifat, dengan ilmu syariat tu tadi. Ada kita di situ. Mana orang yang telah sampai, dia dah tak nampak. Tapi bagi orang yang belum usul, bagi salik-salik yang nak kan, maka harus terus tempuh dulu. Cuma skillnya bila kita dah sampai nanti, baru kita tahu itu semua kita tidak memerlukan dia panggil tadi alat-alat, ataupun dia panggil tadi apa saja selain Allah. Kita hanya memerlukan betul-betul ar-rahmat dan hidayatullah. Jadi kita ni boleh sampai kepada Allah sebab rahmat dan hidayah. Bukan sebab aku belajar ilmu syariat, aku belajar semua ilmu tarikat, aku belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat, maka itulah aku dapat ni. Itu kurang tepat. Itu kita jangan lagi bersandar kepada itu. Belajar, ambil, tapi jangan bersandar di situ. Sebab di situlah makam akhlak kita dengan Allah. Setiap ilmu syariat tu ilmu ya Allah. Setiap tarikat tu perjalanan, itu perjalanan engkau tunjuk. Hakikatnya kenyataan engkau juga ya Allah. Makrifatnya sendiri engkau, dan seluruhnya sebenarnya semua semata-mata engkau ya Allah. Tak ada kita duduk sandar di mana-mana, melainkan zatnya tadi, ya, yang dikatakan tidak boleh dikaji tadi. Di situ dinding zat tu kita duduk, dialah kita nampak. Maka kita akan nampak sifat dia berada di sekian alam ini. Kita akan nampak af'al Allah di sekian alam ini. Kita akan nampak asma-asma Allah SWT. Jadi siapa yang Allah Ta'ala kata dia tidak maknanya mau mempelajari ilmu, mengenal diri, mengenal Allah. Maknanya Allah itu tidak mau kita ini jahil tentang dirinya. Pertama-tama sekali Allah nak supaya kita tahu, kenal Allah. Maka tu Allah jadikan sekalian alam ini untuk menyatakan diri ini supaya kita kenal diri kita dulu. Jadi kita kenal diri kita semua, kita kenal. Semua sekian alam ni akan mengatakan bahawa yang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tak mahu kita jahil. Ya, jangan, Allah tak mahu kita jadi bodoh. Bodoh yang macam mana? Bodoh yang tak kenal Allah. Sesuatu yang af'al itu kita tidak tahu bahawa af'al itu adalah bentuk. Bentuk itu dijadikan oleh Allah untuk ada namanya. Seperti mana dinding ada namanya adalah dinding ataupun tembok. Dinding atau tembok dinding. Tapi kita tak tahu dinding aja kita tahu. Kita tak tahu bentuk macam mana. Jadi kita kena tahu asma, namanya dinding atau tembok, kita tahu bentuknya. Af'al. Itu maknanya siapa yang menjadikan af'al tu, siapa yang memberi asma, nama-nama tu.
Bukan nama Allah tu dinding, bukan bentuk Allah tu tembok, bukan. Baru kita akan faham Allah tu dia mentajalikan tembok atau dinding tu, zahir tu, ya, supaya kita menampakkan siapa yang mencipta. Oh, manusia yang buat tembok, buat dinding. Iya, material dia tu, tanah tu siapa jadikan? Cuba sebut yang bukan daripada Allah. Semua daripada Allah. Itu kata tauhid tadi. Kita bila dah nampak dinding, kita tak nampak dinding dah. Kita tak nampak tembok dah. Kita nampak siapa pencipta, penciptanya tu tadi. Setelah kita kaji pasir tu, tanah tu, simen tu, apa, semuanya daripada Allah, af'al Allah. Untuk nyatakan apa? Al-Zat dia. Jadi sebenarnya Allah tidak mahu menyusahkan kita. Allah terlalu sayang kepada kita. Maka dia ciptakan macam-macam lagi. Supaya kita nampak dia pencipta dia. Kalau satu je dia cipta, kita jemu. Jadi Allah ciptakan macam-macam supaya kita tak jemu menampakkan. Makanan ni rasa begini, nasi ni begini, nasi kerabu macam ni, nasi dagang macam ni, nasi kandar macam ni, nasi ganja, nasi apa, nasi macam-macam nasi juga. Tapi Allah jadikan berbagai-bagai rasa. Supaya rasa tu ada ngesa. Rasa tu untuk mendapatkan kita ngesa kan. Sayangnya Allah pada kita. Tapi dapat rasa tu kita lupa, kita sembah pada rasa. Kita tak sembah kepada siapa rahsia yang menganugerahi rasa tu. Tak ada lain. Sebenarnya tujuan mengesahkan Allah. Kita tengok bulan Ramadan ni pergi bazar-bazar, air kat balang tu. Hingga kan kita liur, kita puasa kan. Sebab apa kita tak nampak Allah tu dulu? Hakikatnya tu tak. Kita tidak nampak. Itu tadi. Kita hanya nampak zahir, luar. Padahal zahir tu Allah jadikan menunjukkan dirinya. Batin. Dia yang menzahirkan. Untuk nyatakan bukan zahir tu dia tu berbentuk air balang, bukan. Ini yang kita nak mainkan, nak akhlakkan. Yang Rasulullah SAW akhlaknya tu khuluqin azim. Sentiasa nampak fa'in nama tuwallu fasama. Ya, mana kita nak membawakan kelakuan ni tadi yang asli ni. Jangan ingat ni perbuatan ni sebab apa dia tak jadi tanpa asli. Sebab kita dah menutupi keakuan kita. Kita rasa kita dah lama sangat. Kita rasa kita. Padahal semuanya dia gerak, dia dengar, dia pengetahuan dia. Kita tutupi kita rasa kita. Maka itu perlu ada ilmu mengenal diri dulu. Sebab kita melihat ni la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kita tidak memiliki penglihatan kata Allah. Tapi kita rasa macam kita melihat. Itu yang jadi kita rasa kita tipu, kita tutupi yang melihat tu Allah, kita kata kita. Itu menjadi masalah sebabnya. Itu supaya ubahlah. Allah bagi pengetahuan ni, ubah. Bukan pengetahuan ni daripada saya. Sebab tadi ayat pertama tadi pembukaan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Surah apa? Isra 85, silap saya lah. Allah. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad berkenaan dengan roh, rahsia tu roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Katakan quli ruh min amri rabbi. Katakan roh ni urusan Allah. Kenapa urusan Allah? Memang kalau kita kaji, tubuh ni bergerak hati. Hati ni bergerak nyawa. Nyawa kena roh. Jadi bila kita rasa kita bergerak tu, kita dah menutupi. Kita tak belajar, kita menutupi. Kita kata kita yang bergerak. Sebab kita tak kenal diri. Dia nak kenal Allah, kena kenal diri dulu. Pasti kita akan Allah perkenalkan bila kita nak kenal diri. Wa fi anfusikum afala. Tengok dulu. Bila kita tengok, ya Allah, begitu cepatnya bila aku. Begitu cepatnya penglihatan aku, ya Allah. Tapi aku tutupi dengan rasa aku yang melihat. Maka itu aku tidak nampak, tidak lihat engkau. Kerana aku menggunakan penglihatan yang
Aku nafikan, bukan daripada engkau. Jadi kalau kita melihat dengan penglihatan Allah, maka setiap semua kita nampak. Bukan satu. Sekalian alam yang Allah jadikan, kita dah terkeluar daripada sekian. Kita nampak semua perbuatan-perbuatan Allah. Kita tak nampak lain dah. Baik iblis, baik jin, baik kita dah nampak sekian alam. Apa pun yang Allah nyatakan yang kita lihat, kita tak nampak lain dah. Kita nampak semuanya. Jadi ayat indah, mujizat, cerita-cerita, ayat-ayat Allah, cerita kisah-kisah Allah semua. Itu tadi. Cerita-cerita Allah. Jadi kita tak ada rasa langsung ada hak untuk merubahnya. Kita nampak semua pentakdiran Allah semua berlaku. Tepat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berjalan terus menerus kun fayakun Allah. Daripada sejak awal penciptaan Nur Muhammad sehingga dah masuk surga, dah hitung apa semua, selesai, tetap berjalan dan dengan kun fayakun. Tak nampak yang lain pun. Baik iblis kata aku datang ni, aku pun kuasa. Iblis kata tak, kau datang atas izinan Allah. Baik ke buruk ke malaikat berkumpul ramai-ramai mengatakan dia datang dengan hak dia, tetap kita akan menafikan kedatangan kau, tetap diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alhamdulillah, inilah kesyukuran kita kepada Allah. Allah kasih sayang dia tinggi. Wahai orang yang nak menerima kasih sayang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepemurahan Rahman dan Rahim. Murah, mudah nak membagikan dia kepada kita, mudah. Apa dia? Kasih sayang. Itu yang Allah nak bagi pada kita nombor satu sekali adalah kasih sayang tu tadi. Maka baru kasih sayang tu maka akan dapat cinta. Baru cinta tu barulah boleh menjadi esa ke situ perjalanan. Untuk kita lihat satu persatu kehidupan kita, jangan kita iringi lagi dengan kejahilan. Apa kejahilan tu? Jangan iringi lagi dengan kebodohan. Kerana Allah tidak mahu kita bodoh. Allah tak mahu kita jahil. Terang-terang Allah jadikan sekian alam yang kita tidak mampu hitung banyaknya. Semuanya bulan, matahari, bintang, apa pun keadaan pertukaran siang dan malam, apa pun kejadian, semua menyatakan Allah. Jadi jangan sampai kita jadi bodoh. Masih nak merasakan lagi ini orang ni, ini sebab ni, ini jangan kita memandang sebab-sebab ni. Dan kita nampak tu semua kun fayakun Allah. Di situ orang-orang yang arifin billah duduk. Kerana dia mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fatta. Maka dia juga wali-wali Allah, dicintai oleh Allah sebab dia benar-benar nak mengikuti jejak langkah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada tempat lain lagi nak kita ikuti melainkan Allah menyuruh untuk sampai kepadaku adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, syariat, tarikat, hakikat wal marifat. Dan keseluruhannya yang utamanya adalah la ilaha illallah, membuangkan keakuan diri, tak pernah ada, dan mengisbatkan benar-benar. Jangan lagi merasa ada hidupmu, jangan lagi merasa ada lagi kehendakmu, jangan lagi merasa lagi ada ilmumu, jangan ada lagi merasa ada kuasamu. Walaupun nafas kamu naik dan turun, tetap kuasa Allah yang menaik dan turun, berhentikan. Setiap penglihatanmu, pendengaranmu, jangan kau rasakan engkau yang melihat, jangan kau rasakan engkau mendengar, melainkan kau dah tetap isbatkan engkaulah ya Allah segala-galanya. Maka bawalah dalam kehidupan ni. Maka ini dikatakan tadi, manusia-manusia yang hamba-hamba Allah yang benar-benar beruntung, kata Allah. Kerana ini kabar gembira yang dibawa oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW, para nabi, para wali-wali Allah, arifin billah. Maka kita mendengarnya adalah berita-berita yang membawa keberuntungan. Bukan saja di sini,
di mana pun juga di alam barzah, kita tetap akan mencari berada dengan Allah. Sebab ketika di dunia dah Allah Subhanahu Wa Taala tempa kita, mendidik kita, mengesakan dirinya seperti mana itu, sentiasa merasakan di mana pun kita hadapkan wajah Allah, Allah dah didik kita, maka ke mana pun kita berpergian, ke mana pun angan-angan kita dibawa, tetap juga kita merasakan wa huwa ma'akum aina ma'akum. Dia juga, tak ada yang lain. Tak ada yang lebih mustahak lagi selain Allah SWT. Beruntunglah bagi pendengar-pendengar YouTube semua. Ini satu perjalanan yang sampai dijelaskan, ditelanjangkan benar-benar. Allah memberikan hidayahnya dengan menyatakan hidayahnya itu adalah kepada manusia. Itu adalah menyatakan bahawa sekalian yang Allah jadikan, menyatakan dia. Dan sesungguh pun Allah tidak menyatakan sekalian alam ini, Allah tetap juga bukti yang paling nyata, tak perlu nak dinyatakan yang lain. Jadi kita kena ingat, walaupun kita nampak kosong semua, tetap juga yang nyatanya Allah. Sebab kosong tu sendiri Allah yang jadi. Jadi tak ada istilah mengatakan ada ruang kosong untuk selain daripada Allah. Jadi kita penuhi betul-betul pernafasan kita, roh yang tadi yang Allah SWT bagi tahu tadi. Roh ni urusan Allah jawab. Kalau mereka bertanya, orang-orang yang betul-betul nak ibadah pada Allah, betul-betul nak kenal Allah, dia nak, apa tu roh? Allah sendiri jawab, kata min amri rabbi, itu amri, urusan Allah 24 jam. Tapi bagi orang yang tak mau kaji diri dia, dia tak tahulah roh. Maka tak tahu roh, dia tak tahu nyawa. Kalau tak tahu nyawa, dia tak tahu hati. Bila tak kenal hati, habislah tubuh jahanam. Sebab dia rasa hati dia, diri dia. Dia kata tubuh tu, dia tak faham hati. Jadi hati tempat, qalbun tempat untuk lihat. Nyawa kita digerakkan oleh roh, rahsia daripada Allah SWT. Tak ada kita memiliki apa-apa. Di situ bila kita dah kenal diri, maka Allah akan bergerak. Kita dah kenal sampai tahap tubuh, hati, nyawa, roh, maka kita tahu, ya Allah, selama ni hari Engkau semua, ya Allah. Kita dikatakan Sam, maka Allah lah yang sampaikan hidayah tu kepada kita untuk kita faham ke situ. Jadi kita faham, ya Allah, terima kasih ya Allah, minta maaf ya Allah, banyak kesalahan hamba-Mu. Baru kita ngakui banyak kesalahan kita kerana menyombongkan, mensekutukan Allah, mengatakan kita ada, Allah pun ada. Itu mensekutukan juga. Kita duakan. Aku ada, engkau pun ada ya Allah. Tak boleh. Dan kita seiringan pun tak boleh. Kita bersama pun tak boleh. Istilahnya tetap tak ada. Kita tak ada semua. Baru betul. Jadi itu semua hidayatullah laduni. Laduni hidayah. Ilmu yang di sisi min ladunna. Di sisi ladunna. Di sisi aku ladunna. Itu tadi. Maka kita dapat di situ untuk kenal Allah tu mesti ladunna nanti. Keputusannya adalah walaupun kita belajar dengan banyak guru sekalipun, tetap juga keputusan dia nanti guru akan cakap adalah kau dapat daripada sisi Allah. Talqin dia tadi. Memang guru tu talqin. Apa cara dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan terus. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah pesuruh kekasih Allah yang boleh sampaikan kita kepada Allah SWT. Dari nur kenderaan Nur Muhammad yang kita naiki. Sampailah kita, sampai nur tu dileburkan oleh Allah, sampai dah kita bawa kita tahu rahsia roh tadi, dia yang memperjalankan kita kepada ibu roh yang bernama Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lain sifatullah,
sifatullah tak lain adalah dari Allah Esa, tidak ada dua. Itu tadi itu perjalanan. Kemudian Allah menyambung lagi. Min amri rabbi. Kemudian Allah kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah beritahu ni tidak dibagi ilmu ni, wa ma utitum minal ilmi, ilmu roh ni illa qalila, melainkan sedikit. Sebab apa? Nabi Khidir dengan Nabi Musa berjalan. Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat burung mematuk air di tengah lautan. Tu duduk atas ranting tepi laut. Burung tu patuk air. Nabi Khidir kata, engkau nampak apa Musa? Burung mematuk air. Kau tak nampak bahasa Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Itu yang ada Allah bagi pada kita ni sedikit. Itulah ibarat kat paruh burung. Tak ada apa. Itu pun ilmu Allah. Sikit. Qalila tu sikit sangat tu tadi. Sedangkan ilmu Allah tu macam lautan. Sedangkan di paruh kita tu ilmu yang Allah bagi tu sikit tu. Kering, hilang lepas tu. Jadi Nabi Ibrahim ni dia dapat membaca bahasa-bahasa Allah Subhanahu Taala. Sebab dapat anugerah daripada Nur Muhammad. Tenggelam dalam Nur Muhammad, daripada dia akan dapat melihat bahasa-bahasa Allah terus tanpa huruf, tanpa dibaca dah. Ni Allah Taala punya cerita. Di sebalik yang tersurat ada yang tersirat. Sedangkan Nabi Musa bukan nak diperkirakan, kita nak mengajar kita. Nabi Musa ada bahagian di masing-masing. Kelebihan bukan kita nak merendahkan Nabi itu, Nabi tak. Tapi cuma lagi Allah nak menceritakan gini, peringkat dia tadi. Ada orang handphone jadi 500, Android dia boleh 24 GB. Ada handphone orang harga 1000 lebih, boleh 80 GB. Jadi kalau 80 GB kita letak kepada orang harga handphone 500, meletup lah. Jadi Allah tu bukan nak merendahkan, Allah meletakkan maqam-maqam, kemampuan-kemampuan kita. Tapi kemampuan orang-orang yang betul-betul dah kenal diri, kenal Allah, maka dia boleh tinggi. Hingga ke Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, engkau peringkat menghirup kazana-kazana, rahsia-rahsia. Itu tadi Nur Muhammad tu. Di situ kita dah duduk, maka macam-macam. Jadi saya hanya boleh bercakap tu. Ada kalanya kita nampak susunan-susunan yang Allah Ta'ala kata urusan Allah min amri rabbi. Urusan Allah roh. Tapi kita masih menutupi sebab kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Itu dia halangan-halangan yang kita ni dengan Allah. Kita tidak dapat ilmu langsung di sisi Allah. Sedangkan Allah jadikan ni 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Pergantian siang dan malam. Li'ulil albab. Li'ulil albab ni orang yang dah, maknanya pikiran dia tu, tafakarun dia, hanya kepada Allah yang dapat menjelaskan. Jadi dia nampak, renungkan tadi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisi-isinya ganti siang dan malam. Dia akan nampak, kalau orang tu bijak, kata Allah, ya ulil albab, adalah mereka ni sentiasa tafakur pada Allah. Dia balikkan kipas ni besi Allah jadikan. Kara ni jalan daripada air, kuasa Allah bagi. Atau dia ambil kuasa solar. Semua tu adalah matahari daripada Allah, air daripada Allah. Jadi dia dah tak nampak. Li'ulil albab. Dia berfikir yang matang. Dia tafakaru sambil dia merenungkan. Tak sia-sia kau jadikan. Dia tak sia-sia Allah jadikan besi. Tak sia-sia Allah jadi matahari. Tak sia-sia Allah jadikan air. Semua manusia diajarkan untuk salurkan.
Dia jadi orang yang bijak tu, dia sentiasa tafakaru, dia lihat Allah dahulu. Dia akan merenungkan bukan benda tu lagi dah. Dia dah nampak sebalik tu. Macam Nabi dia dah nampak sebalik burung yang mematuk air di lautan tadi. Dia dah nampak Allah nak bagi tahu apa tu dah tanpa huruf. Kalau kita mana ada Allah bagi tahu, kita cari-cari macam mana cara Allah Taala nak sampaikan. Kita pasal tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita rasa jauh. Kesian. Rugi kita. Ya. Rugi kalau kita rasa Allah tu jauh. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah nak bagi tahu, orang kau ibadah kau jangan was-was. Kau ibadah ni aku ni terlalu dekat. Lebih dekat pada diri kau. Hingga apa yang kau buat tu aku. Bukan kau tu Allah pada. Apa yang kau buat tu ada daripada aku. Dan akulah yang maknanya dekat. Hingga tak ada gitu. Qarib tu maknanya. Bukan dekat, sini-sini dekat. Kita minum air rasa limau tu dekat. Tak dekat lagi. Macam mana tu dekat lagi? Jadi yang ada hanya di rasa tu pun dah hilang. Yang tinggal siapa pemberi rasa. Jadi kita memaknai. Kalau kita hidup kat dunia ni, ruginya semana? Sebab Allah tak bagi kita jadi bodoh, kita nak jadi bodoh. Apa makna bodoh? Kata Allah, jahil. Apa jahil? Jahil tentang aku. Ilmu, segala-gala ilmu dalam perjalanan kitab-kitab semua sebenarnya adalah bersumber daripada aku. Kenapa akunya yang kau tak mau kenal dulu? Maka aku jadikan dirimu untuk pembenaran tersembunyi supaya terserah sir rahsia-rahsiaku. Maka kita lihat. Bila sesuatu tu kita nama-nama Allah. Wahhab. Al-Wahhab. Contohnya. Kita tak pandai memaknai dia Al-Wahhab. Dia maha pemberi. Tu. Apa lagi? Maha pemberi. Banyak lagi nama Asma' Husna lagi. Razak, memberi rezeki. Jadi banyak persamaan tetapi tidak sama. Kerana Wahhab pemberi itu macam mana yang kita nampak? Apa tu Al-Wahhab? Bila kita tak hanya sekadar baca tapi kita tak berdasiasat, tak memahami, maka kita akan tidak dapat memuji kepada Allah, mengagungkan Allah benar-benar. Sebab kita sekadar boleh sebut Al-Wahhab tapi kita tak tahu memaknai. Wahhab pemberi macam mana? Itu tadi, maha pemurah pemberinya tadi. Segala-gala dia yang beri. Jadi kita tak nampak lain dah. Bila kita dah jahil, sebab apa kita hanya tahu sebut namanya Allah Al-Wahhab, dan lain-lain Ar-Rahman, dan kita hanya tahu sebut, tapi kita tak memaknai, kita tidak mengakhlakkan, membawa keadaan kita ini kepada sifat-sifat yang iaitu pemberi. Kita jadi kedekut gitu ya. Jadi bila kita memberi pula, kita mengungkit-ungkit apa nak perlu dibalaskan. Jadi itu kita tak dapat memahami Al-Wahhab, contoh salah satunya. Terjahil pada Allah lah tu. Nama Allah Al-Wahhab tu, nama sifatnya sifat maha pemberi, pemurah. Al-Wahhab, Wahhab. Sebab Ar-Rahman, sebab Ar-Rahim, pemurah juga Ar-Rahman. Tapi lain memaknai dia. Itu semua supaya kita faham. Tu Allah jadikan gitu, nama-nama tu banyak tapi satulah esa. Tapi nama-nama sifat-sifat perangai-perangai itu supaya kita tak tahu asalnya daripada dia lah. Zatnya tadi. Tak lain daripada zatnya. Untuk kita faham, ya Allah, ya Allah engkau saja. Apa pun kita duduk sini ada nama-nama yang berkehendak muridun ada. Qadir, kuat, semua ada. Ada pada kita semua dia bagi rahsia tu tadi. Yang dikatakan urusan aku tadi. Tapi kita tidak merasai bahawa dia tu. Kita merasai kita tu tadi. Maka itu kita namakan jahil.
ataupun bodoh tentang Allah. Maka Allah tak mahu kita ni jadi bodoh, tak mahu kita jadi jahil. Dia sentiasa menunjukkan yahdillahu linurihi may yasha. Dia menunjukkan kepada cahayanya selalu. Dan dijadikan amsalah lillah. Perumpamaan, banyak perumpamaan di langit, di bumi, semua untuk manusia. Maka itu kita perlukan nur. Dia nur, an-nur tu yang menyuluh hidayahnya tadi. Tanpa perkataan nur. Sebelum menjadi ilmu kalam, nur dulu. Nur tu dulu. Nur ni sekalian alam ni penuh dengan nur. Menyatakan yang esanya itu je. Sejak penciptaan Nur Muhammad tu sampai sekarang, sampai bila-bila, syafaat dia terus menyuluh Nur Muhammad SAW. Menyuluh untuk kita. Begitu sayangnya Nur Muhammad. Maknanya menunjukkan rahimnya, Rahman dan Rahimnya Allah terjadikan manusia Nur Muhammad. Sifat Allah Rahman dan Rahim. Dan berterusan menyuluh nurun ala cahaya berlapis. Tapi kita membuat alasan tu tadi. Kita tutupi nur tu dengan kegelapan. Sedangkan nur tu tidak dapat ditutup. Tapi kita yang nutup. Itu jadi namanya. Allah tak mahu kita bodoh, tapi kita nak buat diri kita bodoh. Lepas tu kita buat alasan-alasan yang nak menipu Allah. Sudahlah tu. Sudah. Kembali. Nikmat dia dengan Allah kembali. Ya. Ini. Nabi Muhammad SAW. Itu bertanggungjawab kepada umatnya. Bertanggungjawab macam mana? Menangisnya kerana umat. Takut umat dia jahil tentang Allah. Jahil tentang Allah tu azab. Maka Nabi SAW tahu. Selalu dia doakan kepada umat dia. Supaya kita ni berpegang betul pada la ilaha illallah. Berfaham betul la ilaha illallah. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Sebab jadi baru balik. Sebab dulu di alam roh, kau terjadi daripada nurku, roh-roh semua. Maka engkau tidak lain memandang adalah nurku. Kau memandang nur Allah lah tu. Kau bertawaf di keliling Nur Muhammad. Segar kau tak mau yang lain. Maknanya. Dan kau berjanji tak mau lain. Nur Muhammad dan memang ada di dalam. Kerana engkau dari percikkan. Bukan dua pun. Nabi Muhammad tu menyatakan Allah yang esa. Juga engkau terjadi daripada kau. Bahawa janjian kau adalah mengesakan Allah juga. Maka tenggelamlah kepadaku Nur Muhammad. Kembalilah kepada kau supaya aku bawakan kau kepada tempat yang asli, iaitu mengesakan Allah. Dia. Tak ada jalan lain. Tapi kita lupa perjanjian yang kita rasa macam tak ada. Tak pernah janji. Itu tadi ya. Itulah kita ni tadi. Selagi kita duduk takut tu, Allah Ta'ala kata kita terus bodoh, jahil. Allah dah tunjuk kita buat dek tutup mata. Summun bukmun humyum fahum lah. Kita tutup telinga kita. Kita dengar dah. Daripada Rasul, pesanan Quran dari Allah hantar wali-wali Allah, mursyid-mursyid jelaskan. Kita buat macam mana? Aku ada dengar. Summun bukmun. Kita tahu ke benar, kita tak nak cakap dia tu benar. Kita jadi tuli pula tu. Lepas tu kita nampak, kita kata tak nampak. Ingat nak dibodohkan Allah SWT. Allah tahu dah, sebut awal-awal lagi. Sifat-sifat kalau ada keakuan diri akan jadi begitu. Rugi, serugi-ruginya malang semalam-malangnya kata Allah. Tak ada orang yang paling rugi. Melainkan orang yang mempersenda-sendakan Rasulku. Mempersenda-sendakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaanku. Mempersendakan orang-orang wali-wali Allah. Mensendakan orang-orang arif billah yang mengajak kepada mengesakan Allah sama-sama. Seperti mana Allah mengesakan. Kita persendakan, kita perlakukan dia seperti olok-olok.
Kita main-mainkan, ejek-ejekkan. Alah, dia tak gunalah, dia tak ada pun tak apalah. Kita pelekeh dia, kita tak hargai dia. Dia bukan minta dihargai. Tapi kalau kau hargai Nabi, kau hargai Nabi wali Allah, kau hargai orang-orang yang menuju nak mengajak mengesahkan Allah, para arifin billah, maka yang untung tu engkau. Bukan dia. Dia dah memang beruntung dah. Tapi kalau kau elok-olok yang rugi tu engkau. Dia tetap untung juga. Kerana dia tetap mengesahkan Allah SWT. Cuma dia kesian kepada kita. Dia merendahkan dirinya. Seperti Allah merendahkan dirinya untuk menunjukkan Rahman dan Rahim. Engkau hamba ku, aku berjanji aku kena jaga hamba ku. Begitu sekali Allah Ta'ala merendahkan diri. Lepas Allah bagi pengetahuan, bagi peluang untuk taubat, bagi macam-macam lagi. Ini maha baik Allah SWT. Ya? Kita tak nampak ke? Rezeki yang kita makan, nikmat yang macam-macam ni tadi, yang sebenarnya itu hanya mudah bagi Allah. Supaya Allah, kita kembali kepada Allah. Semua tu tadi. Tapi tidak. Kita lengah-lengah lagi. Kita lalai. Jadi orang yang rugi ni orang yang lengah, lalai. Yang Allah tak mau kita bodoh, kita nak buat bodoh-bodoh. Allah dah bagi pandai dah. Yang ada hanya Allah. Kita tahu dah. Tapi kita nak bodohkan lagi. Kita nak rosakkan diri kita sendiri. Allah tahu tu skrip-skrip Allah semua. Tapi kita kena faham, atas diri kita dia kalungkan kitab itu. Bila dia kalung kitab kat kita, kita tengok 100G bukan 5G lagi. Semua ada. Azamali. Saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apakah celaka aku ni, apa benda kitab ni ya Allah. Semua dalamnya. Ada semua yang saghir, yang halus, yang kabir ya. Kitab apa ni ya Allah. Jangan sampai menyesal. Kita yang harus bertanggung jawab atas apa perbuatan yang telah kita lakukan. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, maka terlepaslah kita daripada amanah-amanah yang disuruh bertanggungjawab. Sebab bila orang dah kenal diri, kenal Allah, Rasulullah kata selamat. Sebab berada dalam benteng Allah. Sebab dia nak Allah sentiasa urus diri dia sendiri. Walau sesak, tolak sikit. Tapi kalau orang yang tak belajar, kenal diri, kenal Allah, dia macam Fir'aun. Akulah. Ana rabbukumul a'la. Sampai dia mengaku akulah tu, maka teruk dia azab di dunia lagi. Wa na'udzubillah. Jadi inilah peluang-peluang yang Allah masih bagi hidup kita. Nabi Muhammad SAW sayang kita. Nabi Muhammad SAW sayang kita. Dia selalu memikirkan umat dia. Selalu nak lihat umat dia selalu kebahagiaan. Umatku adalah bila dia kenal diri, kenal Allah. Rasulullah SAW lega. Lega. Sebab ala tujuh tu la ilaha illallah tak ada. Kenallah diri sampai kita tahu kita ni tidak. Kalau tak kenal, kita sekadar sebut. Kita tidak berdasiasat. Kita ni masih anak, rasa ada lagi. Berpuluh tahun agaknya. 10-20 tahun. Siapa yang dapat masa muda, masa kecil, alhamdulillah lah. Banyakkannya dah tua 50 tahun pun masih lagi nak rasa keakuan diri. Nak solat ni rasa dia yang solat. Mana boleh dapat khusyuk kalau kita solat, kita rasa hakikatnya kita yang solat, memang kita tak dapat khusyuk. Dia tak sampai makrifat nak khusyuk apa. Sekadar dia sampai tarikat dia. Itu pun tarikat kau nak rasa engkau juga yang berjalan nak menuju Allah, sebenarnya Allah yang panggil engkau dalam solat. Ayyalah solat. Ayyalah solat. Yang panggil siapa? Allah. Jadi yang panggil Allah. Engkau rasa engkau yang boleh menuju kepada Allah. Tak, Allah yang panggil kau. Tapi kehadiran tu tadi. Itu tadi. Bila kita dah mula membangkang, berbalah, menutupi Allah Ta'ala punya susunan, maka inilah padah dia. Manusia yang jadi paling rugi. Engkau rasa engkau ada kudrat. Engkau yang berkendak nak makan ni, nak minum. Engkau. Engkau tu tadi yang darah daging yang kau makan daripada engkau rasakan. Engkau tu kesyirik akan menyebabkan engkau terus berbuat maksiat kepada Allah. Engkau akan terus terhijab dengan Allah. Sebab kan amal-amal perbuatan kau tadi yang kau jahil tentang Allah.
Allah tak mahu kita bodoh, kita jadi bodoh pula. Allah jelaskan dengan jelas-jelasnya sekian alam dijadikan untuk nyatakan diri dia. Kita buat dia tutup mata. Mana ada nampak peringatan Allah, tak ada pun orang. Ya Allah, sumum bukmun hum yum. Allah tutup lagi. Jangan sampai jadi dinding. Wa iza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa baina. Mana Allah Ta'ala kata, sesungguhnya nanti bila orang baca Quran, dia tidak memikirkan isi pati Quran tu, Allah akan jadikan dinding. Itu salah satu maksud dia. Dan salah satu maksudnya adalah bila dibacakan Quran ini tadi, akan jadi dinding pada kita. Dinding tu, kita dengar juga Quran, tapi dinding tu adalah tak dapat kita memaknai. Bila seseorang tu baca Quran, kita tak dapat memaknai. Kita sekadar masuk kalam tu tapi tidak memaknai. Ataupun kita menyebut tu kalam Bismillahirrahmanirrahim, kita tak mempraktiskan akhlakkan Rahman dan Rahim tu, itu jadi dinding dengan Allah tadi. Dinding tu tak nampak, tapi dinding tu kita tak memaknai makna ayat yang kita baca. Kita nak solat tarawih 20 rakaat. Dia punya sedap dia tu kita tak. Kita hanya mementingkan target kita 20 rakaat. Jadi itulah pergi je. Menjadi dinding kita dengan Allah. Itu dinding, nama dinding. Antara kita dengan Allah. Sebab Allah tak pernah buat ijab. Tak pernah Allah buat ijab pun. Tapi kita yang ijabkan dengan dinding jahil kita, bodoh itu. Dibiarkan bodoh tu tadi. Lagilah Allah Ta'ala kata malangnya. Mana dia ajakkan orang pula sama-sama jadi bodoh pula. Dia tidak mahu menaikkan taraf masyarakat. Sedangkan dia tahu. Tidak, dia ajarkan yang. Padahal dia tahu, dia tak buat. Dia pun tak bawa ke manusia. Itu ulama-ulama yang pada akhir zaman Nabi kata nanti. Bahaya. Saja ni macam hebat sangat dia kat pada masa nanti dia nak tolong manusia. Hebat ke dia macam Nabi? La haula wala quwwata illa billah. Aku ni kan tak ada kan. Kita kalau tak ada ni, Allah lah. Yang nak menolong dah Allah lah, bukan saya. Jadi bila Allah bagi kursi samawati wal ard, di dunia lagi kita nampak orang dia jadi penolong macam Rasul, macam Nabi-Nabi, para wali Allah, orang arifillah. Itu ibarat orang-orang yang menyambung syafaat Nabi. Tinggal lagi syafaat itu tak ada pada. Ada ya itu karamah untuk Allah bagi untuk menolong Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia boleh menolong anak-anak murid dia. Di dunia lagi nampak. Anak murid dia kena rompak. Dia baling terompah di jarak jauh. Sampai terompak tu ke kepala pencuri itu. Terperanjat pencuri dia cabut. Lepas tu dia balikkan terompah dekat Syekh Abdul Qadir. Jadi ini menunjukkan orang yang memiliki jiwa yang tak ada keakuan diri, Allah akan turunkan karamah. Bukan dia ada kedirian, dia ada ilmu, bukan. Tak ada keakuan diri itu, maka Allah nak menunjukkan mukjizat Allah, karamah Allah, kemuliaan Allah sebenarnya bukan kemuliaan dia. Jadi nak diceritakan tadi supaya kita bertambah yakin kepada Allah, bukan dia suruh cerita tu nak banggakan Syekh Abdul Qadir ni, nak banggakan Rasulullah, bukan. Nak menceritakan ayatina, ayat-ayat Allah tu tadi, mujizat-mujizat Allah. Jadi gitu. Kita pernah orang mengamuk di pasar, semua cabut sebab dia pegang parang ayam. Dicincang-cincangnya sayur orang kat pasar. Dia mabuk malam minggu, mabuk lebih-lebih, balik pagi pukul lepas subuh pergi meniaga ayam. Lepas tu mabuk. Sayur orang tu tertinggi sikit, tak nampak ayam dia. Tiba-tiba je naik share ke, naik syaitan ke tak tahu. Naik mabuk kan. Dia cincang-cincangnya sayur tu. Jiran dia yang kata, kau ni aku pun nak meniaga, kau buat sayur tinggi tak nampak lah ayam aku. Ada. Selama ni je. Kalau dia keadaan tak mabuk, tak ada. Habis Allah nak cerita, dia cincang-cincang. Lepas tu datang seseorang terus tumbuk dia darah sini. Lepas tu orang yang tumbuk tu lari terus dia kejar cabut cincang-cincang, darah di bala darah,
Semua orang hari Ahad ramai. Semua keliling tu menampakkan tadi ketakutan. Nampakkan tadi orang ni dah hilang pertimbangan. Takut siapa masuk akan diacukan pedang apa ni, parang ayam tu. Darah di bawah ni berdarah. Budak yang lari tu panggil saya. Saya pun keluar. Saya pun keluar tengok orang dah macam stadium kelilingkan dia tengah-tengah. Jadi darah di bawah dicincang sayur padi darah. Saya pun datang. Saya datang daripada mana? Belakang. Saya tak ada baca apa pun. Saya tak ada pakai barang azimat apa benda pun. Saya datang, saya bangun tidur. Baru nak terlelap lepas solat Isyak pagi. Tengok. Saya pun jaga. Oh, punya kedebek. Orang Kelantan panggil orang kuat Kelantan lah. Kuat kat pasar tu dia orang kedebek lah. Ada grup-grup dia gangster lah. Itu yang dia sambil tu dia mabuk, dia berani lagi. Saya pun datang dari belakang. Dia tak nampak saya di belakang. Dia kenal saya. Saya cakap, saya pun panggil nama dia. Kenapa buat macam ni, Mael? Saya cakap, tadi saya baca apa, tadi saya rasa ini semua perbuatan Allah. Saya nampak. Gerak saya semua gerak Allah. Saya tak ada rasa baca apa pun. Semua Allah saya rasa. Itu je saya pakai. Lepas tu, dia pun pusing, dia ayun parang dia. Parang tu tak sampai lagi sejengkal. Terlepas. Saya pun tak nampak apa. Oh, cerita Allah. Parang tu lepas. Terus dia peluk saya. Oh, ni lah, ni apa, Pak Haji ni sayur dia tinggi sangat. Jangan macam ni lawak dalam keadaan macam ni. Jangan datang ke pasar, ke tempat berniaga. Relax lah dulu ke apa. Tak adalah, dia tumbuk aku orang ni. Lepas tu dia lari. Aku ni darah di bawah darah. Sudah sabar. Orang ramai ni malu lah kita. Kita berniaga sama-sama. Cakap gitu. Lepas tu saya minta orang tokek yang sayur dia tinggikan tu bagi duit RM50 bagi dia pergi klinik betul tengok. Dia ambil kereta dia kawan dia terus pergi klinik. Selesai. Saya pun balik belum sampai rumah orang dah tunggu 2-3 orang dengan buah, dengan apa. Kenapa ni? Minta ilmu. Nampak. Padahal sebelum ni dia pelekeh kita macam-macam. Allah nak perlihatnya bukan kita dia buat. Kita pun nak belagak boleh macam tu tapi dia tak. Ilmu apa yang kau nak ni? Cakap. Tak adalah tu parang orang terlepas tu tak kena engkau. Macam mana tu apa amalan dia kata. Tak ada amalan apa-apalah. Itulah kali pertama jadi. Mana boleh kau jangan termerang lah. Kan selama ni hari kau kata aku gini-gini sesat lah apa semua kan. Buat apa kau nak ambil ilmu aku, ilmu sesat. Tentulah. Sudahlah. Kita serah pada Allah. Kalau lagi sekali terjadi, aku tak berani. Ya. Sebab itulah kali pertama dan terakhir kok jadi kot. Saya pun tak tahu. Saya cakap gitu dengan dia. Dia tak percaya. Oh, dia nak juga. Saya cakap gitu. Aku mana ada pakai barang cincin ke yang azimat, tak ada. Tak apa ilmu dia. Tak ada apa kau la ilaha illallah. Tak ada kau. Buang kat aku ni. Kalau parang tu jadi kena dia tebas tengkuk saya putuslah. Itulah ketentuan Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Itulah mujizat Allah. Kalau tak kena pun mujizat Allah. Jadi pun mujizat Allah. Jadi kita ni kena duduk di situ. Nabi-Nabi Rasulullah duduk di situ. Ketika dia Isra wal Mi'raj, dia terbang memang tak sampai berapa jam sampai ke langit apa Masjid Al-Aqsa. Ya. Tapi ketika dah dibalik, disuruh buat tak boleh. Sebab tak izinan Allah. Angkat kaki kau Muhammad. Abu Jahal kata, geng-geng dia. Angkat kaki kanan, angkat. Duduk. Angkat ke kiri pula, kiri. Angkat dua-dua angkat pada jatuh. Ini dia kata boleh terbang. Nampak? Nabi tak marah Allah Ta'ala, Nabi kata. Inilah Allah Ta'ala punya cerita. Jadi kita kena duduk situ.
Tak semestinya apa yang kita nak tu Allah jadikan kemudian tu tak jadi kita nak protes. Tak. Tetap juga jadi atau tak jadi kun fayakun Allah. Itu yang kita nak dudukkan. Baru bahagia hidup kita. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya nak ceritakan bukan untuk menceritakan kehebatan. Tak ada. Ini menceritakan kebesaran, keagungan Allah. Semuanya berlaku dengan kun fayakun. Duduklah di situ. Ya. Kembalilah cepat. Ya. Cepat. Kita tak lama lagi. Kalau kita tak sungguh-sungguh dengan Allah, tak lama lagi nanti susah kita. Jadi sungguh-sungguh dengan Allah, jangan sungguh-sungguh kepada imbalan. Bukan saya cakap imbalan Allah tu tak ada. Tapi imbalan kita cukup hasbunallah. Cukup sebenarnya. Kalau kita dah kenal dia kenal Allah. Allah tu cukup dah. Bila kita menghasilkan cukup dengan Allah, Allah akan cukup. Wa may yattaqil la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min. Ya, insya-Allah. Kita cukup sampai situ dulu. Terima kasih. Saya minta tambahan pencerahan dan bertukaran kepada Al-Fadil Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif. InsyaAllah. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kelebihan para arifin billah ni ialah mereka ini disebut sebagai itrati. Kenapakah mereka ini disebut sebagai itrati? Bukan ahlul bait. Kerana mereka ini bertali sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya, dan cahaya itu hanya cahaya itu yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah saban waktu. Dalam berhadapan dengan itrati ini ada hadisnya, taraktu amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu yang kalau kamu pegang dengan duanya tidak akan sesat, iaitu kitabullah dan itrati. Kitabullah ini termasuk perkataan Rasulullah, sebab Allah dah cakap, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Cuma hadis ini perkataan dia itu daripada mulut Nabi, manakala Al-Quran itu maknanya dan lafaznya daripada langit, disusun oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Pada hakikatnya hadis pun disusun oleh Allah juga, keluar daripada lidah Nabi yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada benda yang di dunia ini tidak disusun oleh Allah. Kalau kita bercakap yang sebaliknya, maka kita dah menghadkan kuasa Allah. Allah tu tak berkuasa. Allah tak susun everything. Sudah pasti lisan Sayyidul Mursalin ni pun disusun oleh Allah juga. Tapi secara rasminya, secara disiplin ilmunya, dalam ilmu usul fiqhnya begitu ta'rif dia, iaitu hadis ini disusun oleh Nabi sendiri. Al-Quran itu lafaznya dan maknanya disusun oleh Allah. Itu beza Quran dengan hadis. Jadi bila kata kitabullah, kitabullah tu yang selalu ditafsirkan ialah Al-Quran. Betul, tapi hadis tu tidak cakap Al-Quran, dia cakap kitabullah. Jadi boleh rangkulkan sekali Al-Quran dan sunnah tu dalam kitabullah. Al-Quran dan sunnah tu kitabullah. Ada plus satu lagi, iaitu itrati. Itrati ni lah manusia sekarang ni malas nak cari. Dia suka duduk dalam zon selesa. Saya nak bagi tahu pengalaman yang saya berjalan selama ini.
Antara sifat itrati ni, dia ni sifat dia suka mencari itrati yang lain, suka menziarahi itrati yang lain. Mereka ni berjalan mencari guru yang lain, mengikut sunnah Nabi Musa. Walaupun dah jadi Nabi, tetap mencari Nabi Khidir, tetap mencari Nabi Khidir walaupun dah jadi Nabi Musa. Akan tetapi kita ni baru jadi ustaz, dah malas nak cari itrati, malas nak cari guru mursyid. Kenapa tu jadi macam tu? Jadi saya mengajak rakan-rakan asatizah untuk mengambil slogan taraktu amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahu wa itrati ini sebagai satu slogan untuk buat kerja dakwah. Kerana bila dia mencari guru dalam hidup dia, 1001 kebaikan muncul. Pagi tadi kebetulan terdengar kuliah Ustaz Nazrul Nasir. Dia kata yang pentingnya cari guru mursyid. Walaupun kita ni bukan berjumpa guru mursyid, bukan jumpa waliullah pun, kita sangka je dia waliullah. Tapi oleh kerana baik sangkanya dia tu, baik sangkanya tu, Allah ubah dia. Kisah yang Ustaz Nazrul Nasir cerita tu, dia menganggap seorang perompak tu sebagai syekh. Dia hormat syekh tu. Sebenarnya orang tu bukan syekh, dia perompak. Tapi oleh kerana baik sangka dia pada tu, perompak ni bila orang muliakan cium tangan, dia suka, dia bangga dia. Tapi baik sangka, nak cerita baik sangka dia tu, seorang salik tu yang menyangkakan perompak tu seorang syekh, wali Allah. Perompak ni, penyamun tarbus ni, bila dah orang muliakan dia sebagai syekh, senyum dia macam Ali Baba dengan 40 penyamun kan. Orang hormat dia. Sebagai seorang hartawan saudagar masuk dalam rumah, senyumlah dia, memang dihormati. Tapi nak ceritanya, bukan nak ceritanya yang tu, nak ceritanya Ustaz Nazrul kata tang baik sangka murid tadi kepada guru, itu pun sudah membawa sejuta kebaikan. Akhirnya Allah angkat dua-dua jadi wali-wali Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Disebabkan baik sangka, yang kedua disebabkan usaha berjalan mencari guru. Dan walaupun sudah menjadi guru, saya melihat guru tu sendiri mencari guru lagi, berjalan. Kerana kalau tidak buat perkara demikian, dia akan menghasilkan sosok yang canggung dari segi akhlak, lain daripada yang lain. Kerana dia masih lagi menyendiri. Ni tidak boleh jadikan panutan. Boleh, tetapi tak cukup. Kena cari guru ataupun wali yang kamil. Berjalan, cari guru. Pada pandangan saya, inilah slogan yang paling baik di akhir zaman ini, iaitu cari guru. Kerana para guru ini, mereka ini ada dia punya wilayah masing-masing. Ada yang istiqamah dengan perjuangan menafikan keakuan diri. Ada yang istiqamah dengan laungan hubur rasul. Ada yang istiqamah dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ada arifin billah yang slogannya ialah jihad fisabilillah, macam Habib Rizieq. Dia kalau dia bersuara dia macam singa nak telan orang. Allah terus cering bulu roma pada barisan Assalamualaikum, dia pun dah cering bulu roma dah. Itu para ulama. Kenapa tuan-tuan kena ambil slogan cari arif billah? Kerana sistem yang kita ikut sekarang ni tidak ada slogan ini. Kita hantar anak-anak kita pergi sekolah, diorang tak biasa dengar
Cikgu cakap kat sekolah, cari guru mursyid anak-anak sekalian. Awaluddin ma'rifatullah. Ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya yang paling penting dalam hidup ni awaluddin ma'rifatullah. Tidak kedengaran pun perkataan itu di corong-corong speaker di sekolah. Jadi para guru sekalian, biarlah kita jadi ejen perubah. Jangan taat sangat kepada bos-bos kita yang tidak bawa agenda ini. Kerana hakikat bos kita yang sebenar adalah Allah. Kelak kita mati, silap hari bulan bos kita tak terbit air mata walaupun satu titik. Tetapi yang cakna, yang nak tolong kita hanyalah semata-mata Allah Azza wa Jalla dalam kubur nanti. Dialah yang akan hantar. Dia akan hantar teman dalam kubur. Dia akan hantar malaikat muka nakir ke. Dia akan hantar Rasulullah ke. Semuanya kerja Allah Ta'ala. Dia nak tolong kita. Kadang-kadang dia tak hantar malaikat muka nakir. Tunggu lama dalam kubur. Tiba-tiba boleh berdiri, tengok dah ada dalam syurga. Kenapa kamu ada dalam syurga? Kenapa saya ada dalam syurga ni? Tanya bidadari. Kerana kamu selalu menghantar selawat kepada Rasulullah. Dah ada dalam syurga terus. Bukan dalam barzah lagi, tak, syurga terus. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang baru-baru ni cerita viral di dalam media sosial tentang anak yang mimpi arwah ibu dia. Mimpi arwah ibu dia macam mana. Dia dilayan di alam barzah. Ibu dia cerita macam tu. Dia tunggu lama, 5 jam tunggu dalam kubur. Mana mereka bukan nakir tak datang-datang. Mana soalan maroboka tu, maroboka tu apa semua tak ada. Bila dia boleh tengok kaki boleh gerak, lepas tu bangun dalam kubur, runtuh semua dinding kubur, tengok taman syurga. Jumpa bidadari, tanya, aku kat mana ni? Syurga terus. Kenapa boleh datang syurga terus? Kata, kerana engkau selalu mengirimkan selawat kepada Rasulullah SAW. Siapa pun kita, cikgu kafar ke, cikgu bahasa Inggeris ke, bukan cikgu ke, petani ke, semua kena bawa benda ni. Agenda memperkasakan umat dengan tauhid akidah. Dan jalan dia yang paling basic sebenarnya, ialah perjuangan membuang keakuan diri itu. Semua orang ada keakuan diri. Jangan kecil hati bila dikatakan kamu mempunyai ada keakuan diri. Jangan kecil hati pasal sudah pastinya ada. Sudah pastinya ada. Selagi mana kita ada hawa nafsu, kita memang bertarung. Allah tak tanya kita berjaya atau tidak. Allah tanya kita berjalan tak. As long as kita berjalan melawan hawa nafsu, kita dikira sebagai pas dah, insya-Allah. Lawan. Jihad mujahadah. Bukan tak ada dalil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tu dalil dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Once kita dah memasakkan perjuangan melawan hawa nafsu keakuan diri tu, pun natijah dia pun Allah dah kasih tahu. La nahdiyannahum subulana. Pasti berjaya. La nahdiyannahum subulana. Masalahnya sekarang, kita tak nak bawa benda ni sebagai merupakan suatu agenda kehidupan. Justru lahirlah kita dengan orang yang banyak kerisauan. Akhirnya, bila tak nak bawa benda ni, natijahnya akan melahirkan orang yang banyak kerisauan. Apa salahnya risau? Bagus soalan. Allahumma salli ala Muhammad. Masalahnya ialah disebut dalam Al-Quran beberapa ayat, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, orang-orang yang bertakwa ni la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Masalahnya orang bertakwa pun tak ada risau, tak ada apa yang boleh mendatangkan rasa sangsi, rasa sedih, rasa gundah dalam diri. Allahumma salli ala Muhammad. Bermakna, jikalau kita tak sampai ke tahap ini, kita jadi orang yang tidak
redha akan Allah. Bila tidak redha akan Allah, masalah lah tu, masalah. Adapun Allahumma salli ala Muhammad, kerisauan-kerisauan yang datang dari luar masuk ke dalam diri itu biasalah sebagai seorang manusia yang belum mati, belum berjaya dalam kehidupan dia. Dia akan datanglah rasa risau. Dia seperti bila tak ada duit datanglah rasa risau. Itu biasalah. Tapi kita bertarung. Ni mujahadah. Bila ada ahli keluarga sakit, dia datang rasa risau. Biasalah tu. Dia mainlah rasa risau dulu. Tapi risau tu jadi anak tangga untuk kita bertemu dengan Allah. Bila dapat duduk dengan Allah, datang balik rasa tenang. Dan para ulama meletakkan tips lah untuk cepat-cepat bila risau datang, cepat-cepat baca ayat tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Ada perkataan tu. Hasbiyallah. Cukup Allah. Cukup Allah, memadai Allah, semata-mata Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh apa? Wa huwa rabbul arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil. La ilaha illa alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cantik ayat ni. Hanya padamu ya Allah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Bukankah dia ni yang menguasai, yang menjaga arash keseluruhannya. Di bawah arash tu semua benda yang bergelar alam dinamakan alam, semuanya berada di bawah arash. Jadi wa huwa rabbul arsyil azim ni satu ayat yang besar kalau dapat difahamkan. Dah dia yang mengawal arash kan. Dia yang mengawal arash. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mengapa lagi perlu hadirkan kebimbangan-kebimbangan? Yang perlu dihadirkan ialah pengorbanan-pengorbanan. Sebagaimana para sahabat salafus soleh dulu. Kalau baca kitab Fadailul Amal, buka bab 6 yang berkaitan dengan ithar para sahabat, mengalir air mata. Pelik-pelik punya cerita. Mengalir air mata macam mana para sahabat. Sayyidina Umar ni dah bangga dah bawa separuh harta dipersembahkan Rasulullah. Aku nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Selalu Sayyidina Abu Bakar je yang menang. Lepas tu Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan? Sayyidina Umar kata, adalah sikit. Sayyidina Rasulullah tanya lagi Sayyidina Umar, apa yang kamu tinggalkan? Aku tinggalkan separuh harta aku. Kemudian Rasulullah kata, kamu tewas dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar hadiah serahkan seluruh harta dia. Masya Allah. Sayyidina Umar tu dah hebat dah tu. Separuh harta dia kasih. Tapi Sayyidina Abu Bakar menang lagi rupanya. Inilah dia tokoh takwa. Diserahkan semua pada agama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mampukah umat pada hari ini nak bawa Islam, nak menangkan Islam dengan membawa watak sebegitu? Pada pandangan saya belum mampu. Jadi dengan adanya slogan marilah sama-sama membuang keakuan diri ini, tokoh dia yang paling hebat selepas Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar lah. Daripada athar ni dalam kitab Fadailul Amal Syekh Maulana Zakir Al-Kandahlawi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kisah-kisah sebegini cukup banyak. Dalam perang Yarmouk contohnya, betapa para sahabat menafikan keakuan diri. Bila seorang sahabat bawa air, dia dengar sahabat lain tu minta air, dia pergi kat sini. Yang ni pula minta air pergi sini. Yang ni pula minta air pergi sini. Bila patah balik yang minta air mula-mula, dah mati dah. Patah balik sini, mati syahid. Air tu tak ada siapa minum. Kerana ithar. Mengorbankan diri, keselesaan diri untuk saudara-saudara yang lain. Ini barulah kemenangan Islam akan menjelma. Apakah kita sudah ada ithar? Allahu Akbar. Masing-masing mementingkan keselesaan diri, kepentingan diri. Wala'iyadu billahi min dhalik. Ini yang cakap ni saya sendiri sebenarnya. Maksud dia, saya sendiri belum capai tahap tu. Bukan saya mengata kat tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan semua baik-baik.
tuan-tuan sidang pendengar, hadirin hadirat dan para netizen sekalian yang meneliti channel-channel ini semua untuk tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan adalah orang-orang mulia yang baik. Tadi saya rotan diri saya sendiri, saya mengatakan diri saya sendiri, saya tak mampu lagi mencapai itu. Bila saya bercerita seperti ini, saya berdoa dalam hati, berdoa kepada Allah agar Allah mengurniakan saya sifat para sahabat yang banyak berjuang korban. Kerana kita ni mewarisi Islam ini daripada darah-darah yang mereka korbankan. Kalau mereka tidak berkorban sedemikian rupa tinggi, saya rasa Islam tidak akan sampai di tanah kita pada hari ini. Kemudian kita mewarisi Islam pada akhir zaman. Sudah pasti kita mesti mencari akhlak itu, dapatkan balik. Dan salah satu daripada caranya ialah ni kita sama-sama bawa ni, lawan keakuan diri ni. Allah bukan senang. Mudah-mudahan Allah bantu kita, hanya Allah sahajalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa bil fuqarah ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah rahmat kasih sayang dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada menceritakan tentang diri kita tapi menceritakan tentang diri keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan, maka segala kebaikan yang Allah taala bagi ni kita menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala, tak lain menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Kita nak berbicara ni pun tak ada nak rasa kita yang nak berkalimun daripada kita. Itu dia dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, la hayyun la alimun la qadirun la murid, semua la mutakalimun pun jangan ada diri kita, semua dia. Jadi kita nak umpamakan seperti mana kita balik malam, menuju kepada rumah kita dalam keadaan gelap. Buka pintu, mencari suis lampu. Mencari suis lampu. Gelap, kan? Gelap, tak nampak apa. Gelap. Tapi perasan tak kita suis lampu tu kat mana? Perasan tak? Kita petik suis lampu tu kat mana? Kita tahu lampu tu kat mana. Tercari-cari, kita tercari-cari, meraba-raba kita kan. Jadi itulah keadaan dia. Jadi kita tahu. Sebab apa kita tahu suis tu kat mana? Sebab tu kita selalu balik rumah, pergi balik. Maksudnya saya nak dimaksudkan, ini Allah Taala letakkan pagi tadi dengan saya tadi. Olahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan daripada saya ni. Allah Taala suruh ceritakan. Apa maksudnya? Kita ni kalau nak cerita, kita mulut kita keluar nafikan keakuan diri kita. Boleh bercakap nafikan keakuan diri kita, tapi kan kita ni seperti yang diperkatakan sebelum-sebelum ni, setiap coach pemain bola bagi tahu, contoh main bola bagi tahu kau kena buat latihan, itulah amaliahkan dalam kehidupan harian. Sebab seperti mana kita masuk rumah tadi lah, kita tahu suis kita kat mana, macam kita kononnya kita hafal lah kan. Tapi ingat Allah Taala bagi tahu apa yang saya nak ungkapkan ni pada hala tuju, setiap apa yang kita tekan suis dalam rumah kita tu, jangan rasa kita yang hafal dekat mana kita nak letak suis kat rumah kita tu. Jangan rasa kita yang nak tahu, ini belah kanan, ini belah kiri. Aku tahu sebab aku selalu masuk dalam rumah. Aku tahu. Aku tahu tu yang nak kena perangkan. Itu maknanya amaliahkan dalam kehidupan. Mudah je kita. Mudah je sebenarnya. Allah Taala nak ajar kita sebenarnya. Jadi ingat, kita masuk bilik pun jangan rasa kita tahu dekat mana suis tu. Baru betul yang dikatakan dia perang dalam tu. Dia kata tak rasa. Semua Engkau ya Allah. Ini pun aku tak tahu. Silap aku lupa ya Allah. Kan? Tapi Engkau yang ingatkan ya Allah. Nampak? Dia hala tujukan dia. Tu. Seronok tu pada kehidupan dengan Allah tu. Allah Ta'ala tunjuk satu persatu. Olahan demi olahan. Wazidnahum huda. Petunjuk. Yang kita nak. Kita nampak, kita rasa ialah memang selama ni kita cerita tentang kenal diri, kenal Allah. Dan Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi faham. Ini olahan-olahan ni kita nak sama-sama kongsi supaya kita nak bawa. Dalam rumah kita sendiri pun kita boleh mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan rasa kita. Sebab apa? Kalau tak sebati dalam diri kita tak praktikkan dalam kehidupan, macam mana?
Kan? Macam mana yang contoh yang saya cakap tadi lah. Rasa sebelah kanan, oh ni sebelah kanan ni Swiss ni. Aku tahu ni. Tu. Itu yang nak diperangkan tu. Aku tu nak kena buang tu. La kan tu. Pakailah pakaian kita dengan keadaan dengan pakaian la ilaha illallah. Semua dia. Semua bergerak kita apa semua kita boleh ungkapkan, tapi kadang-kadang bila kita berkehidupan harian kita rasa macam kita dah sampaikan. Saya sendiri saya tak cakap orang lain, tapi bila Allah Ta'ala ajar, kau nampak kau sampaikan tapi kau tak praktikkan. Ada perkataan tu tanpa huruf dan tanpa perkataan dia ajar saya. Ingat saya nak cakap diri saya, bukan saya cakap orang lain. Saya tak pernah cakap orang lain dalam talk saya, kenal Allah ni, perkongsian. Saya tak ajar pun. Tapi saya nak ceritakan diri saya ni. Allah Ta'ala ajar. Ungkapan tu kadang-kadang, alhamdulillah, ungkapan tu daripada Allah Ta'ala, tapi kita lalai di situ. Rijalul la tulhihim tijaratu ala bay'un an zikrillah. Allah Ta'ala tak pernah melalaikan lelaki yang tidak pernah dilalaikan dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Itulah. Bagi nak mengesahkan Allah, dia ajar kita. Tak lain, engkaulah yang ingat pada diri engkau sendiri. Engkaulah yang menyatakan diri engkau sendiri. Engkaulah kalau nak ingat apa-apa pun, semua engkau yang letak. Walaupun dah kita duduk rumah itu dah 5 tahun, 10 ke 25 tahun ke sekalipun, di mana yang saya cakap Swiss tadi tu, tetap aku tak tahu ya Allah, aku lupa ya Allah. Kat mana? Tapi kita nak sebab apa? Itulah praktik nak nyatakan dia semua. Mudah je Allah Ta'ala nak bagi mentauhidkan. Jadi kita nak bawa dalam kehidupan harian kita. Bawa dalam solat kita, bawa dalam luar solat kita, bawa dalam kehidupan masyarakat kita. Itulah. InsyaAllah itulah yang kata yang Rasulullah beritahu, manis sangat ni, tiada pahit. InsyaAllah sekian daripada saya pada petang ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan keizinannya dapat lagi kita berkumpul pada petang ini menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, perkongsian daripada saya, sedikit perkongsian. Pernah tak terdengar kata-kata berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah setahun? Kalau pernah dengar, maksudnya kenapa Allah kata berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah setahun? Sebab sekarang kalau dunia akhir zaman, saya juga pernah dengar ramai orang yang suka beribadah tetapi jahil. Ramai yang suka buat ibadah, tak semestinya solat saja, ibadah ni macam-macam lah kan. Sama suka menderma, dan sekarang strength menderma, tunjuk kat orang, ambil gambar, ambil macam-macam lah cara untuk menunjukkan kita suka menderma. Tapi ada juga yang baiklah di sebaliknya. Mungkin ada yang berderma dalam senyap tanpa orang tahu ke. Yang banyak kita tengok di media sosial, menderma untuk menunjuk-nunjuk. Jadi saya kata, saya berkata untuk diri saya sendiri juga, marilah kita sama-sama muhasabah diri kita. Muhasabah ni kita duduk bercakap dengan Allah ni, bercakap, ya Allah, kita buka aib-aib kita, bukan kita tengok buruk orang, tengok diri kita dulu. Buruk kita, aib kita, macam mana hubungan kita dengan Allah SWT, macam mana ibadah kita buat ibadah ni, kita kenal tak Allah? Siapa itu Allah? Jadi sentiasa merintih dalam hati, ya Allah, minta ampun dengan Allah. Sebab kita ni memang banyak dosa, banyak yang Allah bagi nikmat kepada kita. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Dulu saya sendiri pun banyak lalai. Kita bila diuji dengan kesakitan ke apa ke, kita nampak nak cari ubat dulu. Bila makan ubat, macam mana sihat ni sebab apa? Sebab makan ubat.
Di mulut kita cakap sebab makan ubat, tapi bila tak belajar benda ni, dalam hati pun kita kata gitu jugalah, sebab kita makan ubat ni kita baik, kita sihat. Tapi bila kita belajar ilmu ni, ilmu kenal diri, kenal Allah, ilmu mengesakan Allah ni, dalam hati dulu, hakikat dia dulu, kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah dulu. Segala puji bagi Allah. Yang menyembuhkan kita ni Allah. Yang datangkan cara untuk mengubat kita ni pun semua daripada Allah. Jadi kita tak lari daripada hubungan kita ni dengan mengesakan Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Saya ada satu cerita yang terdekat dengan saya. Suami kepada kawan saya lah, dia cerita. Suami dia ni kerja dia bawa food panda lah. Bawa food panda. Dan keadaan dia macam kalut. Setiap hari kalut. Macam fikir, kalau tak kerja, tak keluar hantar makanan, tak dapat duit. Tak dapat duit, tak boleh hantar anak sekolah. Jadi suami dia mendapat sakit darah tinggi. Kadang tidur pun tak lena, fikir duit saja. Dalam tidur pun fikir nak cari duit. Sampai benda kata apa, kerja yang simple senang pun dia rasa macam terbeban kerja tu. Bila hidup macam ni, apa yang dicari dalam hidupnya? Duit. Maknanya dia rasa dengan usaha dia tu dia dapat duit. Di situlah datangnya dia risau. Suami dia lah risau. Dalam tidur pun risau. Tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur. Dia cerita kat isteri dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur langsung. Sampai sebab dia jauh. Dia makin jauh. Solat pun hanya sekadar memenuhi syarat. Kata sekadar untuk solat saja. Berhenti 5 minit solat. Lepas tu fokus nak kejar trip ni. Nak ambil kejar trip. Nak cari customer semua. Itu je fokus dia. Hari-hari macam tu. Jadi dah nampak perubahan. Dulu daripada seorang yang tenang. Seorang yang orang kata boleh diajak berbicara bertolak ansur. Tapi sekarang hidupnya nampak macam kacau bilau. Tak tenang hidup dia. Sebab dia rasa kudrat dia, usaha dia, dia cari rezeki, dia dapat. Dia kerja, dia dapat duit. Itu je yang fikir. Jadi sebenarnya, sebab tu kita nak tarik orang yang macam ni lah untuk mencari guru-guru yang mursyid ni. Untuk dekat dengan orang yang soleh, dekat orang-orang yang mencari agama ni. Untuk menjaga hati kita ni, mendidik hati kita ni. Maknanya tenang dalam keadaan apa pun. Dan berserah 100% kepada Allah, yang rezeki kita ni sebenarnya bukan sebab usaha kita, tapi rezeki itu Allah dah tentukan kepada kita sejak azali lagi. Jadi sama-sama kita berubah dari sehari ke sehari. Dunia pun sudah ke penghujungnya. Sama-samalah kita berubah untuk mencari redha Allah, untuk mengenali Allah dengan lebih dekat lagi, untuk membuang sifat keakuan dalam diri kita yang sememangnya perlu bimbingan daripada orang-orang yang soleh, daripada sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang kenal Allah. Yang maknanya mencari kawan pun biarlah kawan yang dapat membimbing kita ke arah ini. Okey, itu saja. Mohon maaf atas tersilap bicara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari, teman-teman kita tadi, sahabat-sahabat kita, semuanya itu daripada hati Rabbani, kalimat-kalimat kudus yang tak lain nak mengajak kita sama-sama betul sungguh-sungguh mendapatkan nikmat betul-betul di sisi Allah, kembali betul-betul dengan Allah, berkehidupan dengan Allah tanpa dia merasakan ada keakuan diri. Sebab manis yang tiada pahit yang diucapkan oleh teman-teman itu sebenarnya, ya. Jadi mohonlah sama-sama kepada Allah Subhanahu Taala. Hidayah Allah tu sentiasa ada. Jadi kita lah mengorak langkah sama-sama, insya-Allah. Mana yang dah dapat, teruskan. Ya, teruskan hadapi kehidupan kita dengan dialah yang harus, bukan kita. Ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang membahagiakan bila kita membuangkan keakuan diri. Ya, kehidupan kita akan datang ketenangan, sakinah. Keluarga kita bahagia semua, insya-Allah. Sebagai sedikit pengingatan lagi, maknanya itulah kupasan-kupasan daripada mereka semua teman-teman kita. Ya adalah kita kenal lah sesuatu yang Allah jadikan tu untuk kita kenal. Apa pun tak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila
semuanya tidak ada batil, ada berdasiasat lah. Sampai kita nampak siapa di sebalik sesuatu yang Allah jadikan, sesuatu yang Allah zahirkan, Allah tajalikan, itu tidak sia-sia. Walaupun kita nampak kuman yang tak boleh kita lihat dengan mata, halus itu. Apa guna kuman Allah? Ada, tak ada sia-sia pun apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kita yang tak perhatikan. Jadi bila kita tak perhatikan af'al, Allah jadikan af'al, segala af'al bentuk ni, dia yang membentukkan yang halus, yang kita tak nampak dengan mata. Kena teropong baru nampak. Itu semua af'al Allah kalau kita dah nampak tu. Itu nak menyatakan Allah. Habis kita anggap tu macam tak ada apa-apa, rugilah kita. Sebab semua yang Allah cipta, semua menghala kepada tak ada batil. Semua menghala mengesakan Allah, mengisbatkan Allah. Itu kalau kita faham. Tak ada satu pun yang Allah ciptakan menghala kepada lain. Baik iblis sekalipun, tak ada batil Allah cipta. Supaya kita sedar bahawa kita berada dalam keakuan diri. Maka datanglah iblis. Kan bagus. Gitu. Jadi apa pun Allah kita akan nampak nanti, semuanya adalah Allah ciptakan. Allah nak bagi kita kasih sayang. Allah nak bagi kita bahagia sebenarnya. Ya Allah, apa pun kehidupan kita bertambah ke depan ni, bertambah kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, kehidupan kita makin ke depan makin bahagia. Makin kita nampak Allah bertambah kuat kasih sayang Allah pada kita. Rasulullah bertambah sayang pada kita semuanya. Kita nampak orang-orang soleh, orang arif billah bertambah sayang pada kita. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Bila kita dah dapat diperkenalkan af'al, jadi kita tahu nama-nama tu. Bila nama-nama tu kita tahu, bahawa kita akan tahu sifat-sifat. Kita tahu sifat-sifatnya, baru kita tahulah asalnya daripada yang mengeluarkan sifat af'al dan asma' itu tak lain daripada dirinya zat. Maka kita akan menghargai semua Allah Ta'ala punya ciptaan, dan kita tidak akan pelekehkan, menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi sama-samalah kita, insya-Allah. Terima kasihlah. Saya cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, silapan dalam menyampaikan, ada keakuan diri. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.